Kita nak beralih kepada tribute buat bidu wanita, iaitu kalau boleh saya kongsikan sedikit berkenaan dengan UiTM telah pun mengadakan program tribute buat Datuk Sharifah Aini bagi merealisasikan Dasar Kebudayaan Negara 2021 sehingga 2025 yang menggariskan hala tuju seni budaya dan warisan negara. Dan bersama dengan saya akan memperincikan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini. Saya kenalkan Dr. Ahmad Kamal Bashar Salahuddin selaku Ketua Pengajian Seni Liberal UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Okey, baik Doktor, ia telah pun berlangsung pada Rabu lepas. Ya, betul. Jadi mungkin boleh kongsikan acara ini, apakah antara tujuan utama ia diadakan? Okey, antara tujuan utama pihak kami di Pengajian Seni Liberal, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM mengadakan program ini ialah untuk kita mengenengahkan bakat unggul ataupun anak seni yang unggul yang berada di Malaysia. Kerana Datuk Sharifah ini bukan penyanyi picisan. Ya. Dia bertahan lama sejak daripada mula dia menyanyi sehinggalah ke akhirnya sehingga beliau meninggal dunia. Dan di samping itu kita cuba untuk menggalakkan satu apresiasi terhadap tokoh-tokoh seni di negara kita. Sebenarnya ramai, sama ada mereka yang berjaya secara komersial ataupun mereka yang memperjuangkan seni rakyat. Jadi bagi kami yang berada di dalam industri kreatif ni, kami perlu mengenengahkan tokoh-tokoh ini sebagai kata orang tu supaya mereka sentiasa dikenang tentang sumbangan yang telah mereka lakukan. Kalau cakap tentang sumbangan, banyak sebenarnya lagu-lagu beliau yang telah pun dimainkan sehingga kini pun tetap dimainkan lagi. Dan mungkin juga boleh kongsikan berkenaan dengan acara Harum Dalam Kenangan. Apa lagi intipati yang ada? Okey. Ya. Harum Dalam Kenangan ini merupakan inspirasi tajuknya diambil daripada sebuah album yang pernah dihasilkan oleh Datuk Sharifah Aini sendiri, terbitan EMI Malaysia pada tahun 1981. Jadi kita telah mengadakan 3 jenis acara. Pertama sekali kita ada pameran yang diadakan secara fizikal, di mana kami menunjukkan beberapa anugerah yang pernah beliau menangi, di samping koleksi piring hitam, kaset, cakra padat. Kemudian kita juga ada sesi medan penghormatan di mana para pelajar berkongsi tentang lagu-lagu dan cerita di sebalik lagu-lagu Datuk Sharifah Aini. Serta yang terakhir sekali adalah wacana di mana kami telah menjemput 3 orang yang pernah bekerjasama dan rapat dengan beliau, iaitu penerbit terkenal Fauzi Marzuki, wartawan berpengalaman Sauda Ismail dan juga Norisa Sulaiman yang pernah bekerjasama dengan beliau ketika berada dalam EMI. Jadi saya sebenarnya rasa sangat lega kerana para pelajar kami dapat menjayakan dengan begitu baik sekali. Ya, alhamdulillah, dan ia merupakan satu acara yang cukup besar kan, terutamanya diuruskan oleh pihak ataupun pelajar-pelajar sendiri. Ya. Dan antara yang lain juga, mengapa Datuk Sharifah Aini dipilih untuk diadakan tribute khas buat beliau, dan juga mungkin selepas ini ada lagi artis-artis lain yang akan dihasilkan tribute sebagainya? Okey, seperti yang kita tahu, tidak banyak selepas pemergian beliau, tidak banyak kata orang tu acara atau tidak banyak perkara yang dilakukan untuk mengenang beliau. Tapi saya berterima kasih kepada pihak RTM yang sentiasa memainkan lagu-lagu beliau di Klasik FM setiap hari tanpa gagal. So thank you RTM. Jadi Sharifah ini seperti yang saya cakap tadi merupakan bidu wanita negara kita. Satu-satunya penyanyi yang pernah menghasilkan album selama 5 dekad berturut-turut. Kekal bersama sebuah syarikat rakaman selama 37 tahun. Jadi itu saja menyebabkan faktor yang kita rasa Sharifah ini perlu dikenang dan perlu menjadi contoh. Bukan sahaja kepada artis-artis baru tetapi kepada mana-mana anak muda yang ingin menceburi bidang seni. Jadi oleh kerana itu saya rasa perlu untuk kita terus mengingati legasi beliau, apa yang telah beliau lakukan, sumbangan beliau bukan saja sebagai seorang penyanyi tetapi juga sebagai trendsetter dan juga sebagai penulis lirik seperti lagu Suasana Hari Raya yang setiap kali Hari Raya dimainkan. Jadi saya tidak mahu kalau boleh golongan muda ni hanya ingat Sharifah ini sebagai penyanyi lagu raya sahaja, tetapi beliau mempunyai ratusan lagu yang perlu kita ingati. Dan berkenaan dengan penyanyi-penyanyi wanita lainnya, kami juga berhasrat oleh kerana program ini saya rasa telah berlangsung dengan jayanya. Alhamdulillah. Jadi mungkin seterusnya kita cubalah untuk mengenengahkan
Biduan Negara Puan Sri Datin Amar Saloma ataupun Tuh Puan Setia Datin Rafiq Abuang dan mana-mana penyanyi yang saya rasa turut menyumbang kepada industri kreatif kita. Mereka kurang dikenal, bukan tidak dikenang, tapi kata orang itu tidak ada satu langkah yang dilakukan untuk mengenang apa yang telah mereka lakukan. Jadi saya rasa sebagai sebuah institusi awam yang berkaitan dengan industri kreatif, kami sebenarnya berbesar hati sekiranya dapat menganjurkan lebih banyak lagi acara-acara sebegini. Baik, dan apa sebenarnya membuatkan acara Harum Dalam Kenangan ini istimewa bagi pihak KPSK UiTM sendiri, selain daripada kita melakukan tribute, ada pelbagai antaranya pelbagai pameran yang diadakan dan banyak lagi lah wacana yang diadakan untuk menghargai atau mengenang jasa beliau sendiri. Apa lagi sebenarnya membuatkan perkara ini istimewa? Okey, pertama sekali kami sangat berbesar hati para pelajar dapat menjayakan aktiviti ini kerana ini sebagai pelajar-pelajar yang terlibat inilah pelajar-pelajar diploma semester 3 dan semester 4 untuk diploma pengurusan seni. Jadi sebelum mereka melangkah keluar ke latihan profesional, kita dedahkan dengan pelbagai aspek seperti pengurusan majlis, pengurusan pameran, promosi dan publicity, fundraising dan sebagainya. Jadi aspek-aspek ini yang membuatnya lebih istimewa kerana para pelajar dapat hands-on training daripada para pensyarah saya yang berkaliber dan bertauliah dan berpengalaman. Sebelum mereka terus melangkah keluar ke latihan profesional dan selepas itu sama ada mereka ingin sambung pelajaran ataupun mereka untuk bekerja, jadi mereka sudah bersedia. Itu yang menyebabkan ianya lebih istimewa kerana di samping itu mereka juga dapat merapatkan ukhuwah sesama mereka. Mereka dapat bagi saya sendiri istimewa kerana saya dapat mendedahkan Biduanita Negara ini kepada pelajar yang bukan sahaja daripada pengajian saya tapi daripada pengajian-pengajian lain di dalam Kolej Pengajian Seni Kreatif juga. Ya, ini sebenarnya peluang terbesarlah buat pelajar kan untuk orang kata untuk turun padang lah melihat sini bagaimana nak menguruskan, bukan mudah ya untuk melakukan atau menjayakan acara seperti ini. Ya, betul. Ya. Okey, jadi ini merupakan satu kejayaan yang besar buat pelajar-pelajar khususnya pelajar UiTM sendiri. Dan bagaimana sebenarnya acara seperti ini juga dapat memaut hati kepada generasi baru, generasi muda. Sekarang ini kan kalau boleh kita nak kongsikan antaranya penyanyi-penyanyi yang telah pun memberi mereka punya usaha ataupun hasil-hasil yang baik untuk terus dikenang sehingga bila-bila. Ya. Bagi saya itulah seperti yang telah saya cakapkan tadi, pentingnya kita untuk memperingati apa yang telah beliau sumbangkan. Bukan sahaja daripada segi rakaman lagu tetapi juga daripada bidang penulisan lirik. Okey. Di samping itu juga ada cerita-cerita terutama pada masa-masa wacana kan kita punya jemputan bercerita tentang kisah beliau bekerja di sebagai tabir, usaha beliau kerja keras. Jadi pendedahan ini kita boleh berkongsi dengan artis-artis muda ataupun golongan muda yang hendak melibatkan diri dalam bidang nyanyian supaya sebenarnya jadi penyanyi ini bukan hanya glamour semata-mata. Kita perlu ada kesungguhan, disiplin, iltizam dan juga di sampingnya kita kalau boleh jangan tahu menyanyi saja. Kita sepatutnya ada sisi-sisi bakat lain. Seperti Datuk Sharifah ini, selain daripada menyanyi dan penulis lirik, beliau juga pernah berlakon. Beliau pernah berlakon di drama TV, juga di RTM, filem dan juga drama pentas. Jadi dan juga sitcom. Jadi saya rasa ini satu perkara yang artis-artis muda sekarang lah ataupun mana-mana anak muda perlu tahu yang kita boleh ada satu fokus untuk berjaya tetapi at the same time kita kena cuba yang lain supaya kita tahu apakah kekuatan kita supaya kita bukan jadi seorang artis yang kosong. Ya, betul. Maksudnya kita ada jiwa, kita memahami tugas kerja kita dan juga kita mengenali siapakah antara individu-individu yang telah pun memberi sumbangan yang cukup baik, belajar daripada apa pengalaman mereka kan. Jadi itu akan mematangkan lagi seseorang itu dalam segi kerjaya sebagainya. Dan mungkin jugalah Dr. Kamal boleh berkongsi kepada para penonton, tribute ini bukanlah hanya tugas kepada pelajar UiTM sahaja, malah ianya mungkin juga tugas kita semua untuk menghargai jasa-jasa penyanyi negara, mereka yang telah pun menyumbang kepada negara itu sendiri. Dan ini merupakan satu usaha yang baik dan contoh ataupun pemula yang baik sebenarnya untuk kita semua-semua menghargai jasa-jasa penyanyi ataupun mereka yang telah pun menyumbang kepada negara. Ya,
seperti yang kita tahu, selalunya kita kalau bercakap tentang tokoh seni, ini saya tidak kata orang tu untuk menidakkan kesumbangan sesiapa ya. Tapi kita selalu mendengar tentang seniman agung Tan Sri P. Ramlee ataupun penghibur nombor 1 Asia Datuk Sudirman. Jadi kita kurang bercakap tentang yang lain-lain. Jadi saya harap dengan penganjuran tribut Harum Dalam Kenangan ini akan membuka mata mana-mana pihak untuk kita ada ramai lagi sebenarnya yang turut menyumbangkan bakat mereka atau sumbangan mereka dalam dunia seni ini, sama ada mereka telah meninggal dunia ataupun mereka yang masih hidup. Betul. Seperti Uji Rashid, dan yang tahun 80-an lah, Datuk Francisca Peter, Datuk Khadijah Ibrahim, mereka juga sepatutnya sudah sampai ke satu masa kita bercakap tentang apa yang telah mereka sumbangkan di dalam industri kita. Kekuatan dan persembahan rakaman mereka, supaya kita tidak hanya fokus kepada 1-2 nama sahaja. Betul. Ataupun satu gender sahaja. P. Ramlee meletakkan hasil kerja beliau meletakkan Malaysia ke industri seni Malaysia ke satu tahap. Tapi kita juga kena melihat mereka lah yang turut, mungkin tidak setinggi itu, tetapi sumbangan tetap ada. Jadi instead of focusing on one person, kita cuba raikan semua. We celebrate everyone. Betul, betul, setuju. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Kamal Bashar Salahuddin, merupakan Ketua Pengajian Seni Liberal UiTM. Terima kasih banyak Dr. Kamal. Jadi mungkin insya-Allah banyak lagi tribute yang akan diadakan oleh UiTM sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Doa-doakan supaya kami dapat meneruskan lagi lah kepada tokoh-tokoh yang lain pula. Insya-Allah, moga semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Baik, dan seterusnya para penonton, kita akan ke Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Jadi tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan.